keluarkan satu arahan yang berbentuk arahan lah kepada semua komponen Pakatan Harapan daripada Parti Amanah, Parti Keadilan Rakyat, DAP, supaya kita lawan habis-habisan Tun Dr. Mahathir. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton di channel YouTube Jimmy Hassan, YouTuber rakyat. Okey, jadi pada hari ini yang baru masuk ke dalam channel jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan video-video terbaru. Jadi pada hari ini yang nak ulas mengenai dengan satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, YB Khalid Samad. Beliau meminta supaya Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir supaya duduk semeja dan berbincang. Ramai tak setuju, ya, Ambo rasa memang tak patutlah YB Khalid Samad kata begitu. Mungkin YB Khalid Samad patut minta supaya Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir ni jangan berbincang di meja rundingan, tetapi mungkin boleh diadakan pentas boxing ataupun tomoy. Jadi Tun Dr. Mahathir dan Anwar ni perlu tumbuk dan kita tengok siapa menang, dan akhirnya itulah yang rakyat nak. Mungkin itukah ahli PKR dan juga ahli amanah nak dengar. Yakni YB Khalid Samad sebagai pengarah komunikasi lagakan lagi antara Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Dan mungkin juga ahli-ahli PKR nak dengar supaya YB Khalid Samad menggunakan satu arahan rasmi supaya ahli-ahli amanah jangan panggil Tun Dr. Mahathir, Tun Mahathir, panggil Saketua ataupun OT95. YB Khalid Samad juga mungkin boleh desak kepada Pakatan Harapan, keluarkan satu arahan yang berbentuk arahan lah kepada semua komponen Pakatan Harapan daripada Parti Amanah, Parti Keadilan Rakyat, DAP, supaya kita lawan habis-habisan Tun Dr. Mahathir. Lawan, tetap lawan. Kita lawan, mungkin Mahathir akan kalah bersama Pejuang. Lepas tu, betul lah. Lepas tu kita akan tengok Tan Sri Muhyiddin ketawa dan terus jadi Perdana Menteri, dan negara ini akan terus diurus oleh Muhyiddin Yassin dan menteri-menterinya. Adakah itu yang kita nak dengar? Adakah cadangan daripada Parti Amanah supaya Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir duduk berbincang demi rakyat itu satu cadangan yang tidak baik? Saya tak faham apa yang ada di dalam kepala otak ahli politik mutakhir. Pembangkang sama pembangkang perlu dilagakan. Dan kita tak faham Muhyiddin Yassin, Azmi Ali yang rompak kerajaan Pakatan Harapan, yang khianat Pakatan Harapan, kita serang dengan seperti budak Pak Nam, slowly, harudan. Tetapi Tun Dr. Mahathir, ya, anda tak bersetuju, okey, kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini tak setuju kerana saya membela Tun Dr. Mahathir, nak unsubscribe dipersilakan. Saya tidak buat Facebook, saya tidak buat YouTube hanya untuk mencari sokongan semata-mata. Saya ada pandangan saya. Kalau anda tak setuju, ya, anda tekan butang unsubscribe. Saya tidak ada masalah. Silakan. Okey. Sebagai ahli politik, saya tak faham kenapa sama-sama pembangkang perlu bermusuh. Ya, memanglah daripada dulu lagi kita ingat sebelum pilihan raya, Parti Keadilan Rakyat tak bersetuju apabila dicadangkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Daripada dulu lagi kita dah faham. Dan Tun Dr. Mahathir telah mengesahkan bahawa yang menjayakan Pakatan Harapan adalah Tuan Haji Muhammad Sabu dan juga Parti Amanah Negara. Maka hari ini Parti Amanah Negara sekali lagi nak menyatukan dua figura yang besar ini supaya boleh menyelamatkan negara kita yang kita semua setuju bahawa pentadbiran Muhyiddin Yassin sangat teruk, yang dikatakan scheme of team, memberi jawatan sewenang-wenangnya kepada ahli politik hanya untuk mempertahankan beliau sebagai Perdana Menteri. Saya kira persamaan kita ini adalah sudah sama, yang ini nak menjatuhkan kerajaan tebuk atap ini. Dan kita ada peluang. Tetapi kerana masalah-masalah politik yang saya pun kadang-kadang nak cakap pun jadi pening. Bila saya bercakap, ni orang Anwar lah ni. Bila bercakap, ini orang tu lah ni. Kenapa Pakatan Harapan ataupun blok pembangkang nak dipecah-pecahkan? Saya tak faham. Adakah masih ada anasir Azmi Ali di dalam Pakatan Harapan yang masuk cuba memecahkan kita? Saya kira cadangan Parti Amanah lah cadangan terbaik. Dan yang saya pelik, yang hamba pelik, kenapa yang kuat melenting pada YB Khalid Samad ni kebanyakan daripada Parti Keadilan Rakyat. Daripada kumpulan Tun taklah.
Amo tak jumpa lah, marah bila minta Tun dan juga Anwar berbincang untuk rakyat. Mungkin ada amo tak nampak. Jadi kenapa? Dan ada setengah ni ahli-ahli amanah yang pening ni pun tak tahu parti amanah ni apa, pun masuk, oh kenapa Khalid buat macam ni? La haula wala quwwata illa billah. Parti amanah, parti rahmatan lil alamin. Apabila ada dua Muslim yang bergaduh, maka kita damaikan mereka. Dah kalau mereka tak nak berdamai, mereka nak bertumbuk, biarlah. Tetapi kita sebagai parti amanah negara yang kita bawa gagasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita damaikan mereka. Kalau mereka tak boleh berdamai, tak apalah. Tetapi kita telah menulis sejarah bahawa parti amanah cuba mendamaikan dua figura besar ini. Jadi kalau mereka tak nak berdamai, tak apa. Ada pula yang sini kata kepada amanah ataupun kata kepada presiden, kalau macam itu presiden jumpalah Tuan Guru Haji Adi Awang. Hei, kami daripada parti amanah tidak pernah ada masalah pun dengan parti PAS. Tapi kena ingat, kepada ahli fikihat, kamu kena ingat yang ni. Kenapa wujudnya parti amanah? Wujudnya parti amanah di antaranya adalah kerana kami, saya tidak ahli PAS, tetapi kami yang menyokong PAS dulu dan juga pimpinan PAS tadi, tidak bersetuju PAS ingin berbaik dengan UMNO. Kena ingat tu. Dan di antaranya lagi, pimpinan hari ini yang menjadi pemimpin dalam amanah ini mempertahankan Anwar Ibrahim ketika dalam PAS. Dan yang ketiganya, kenapa? PAS menolak DAP. Kami parti amanah tak ada masalah nak berjumpa dengan Haji Hadi, nak berjumpa sama, tak ada masalah, tak ada masalah. Tetapi janganlah kamu kerana nak menolak cadangan YB Khalid Samad cuba cari jalan apa macam tak payah begitu bawah, tak perlu. Parti amanah insya-Allah kami boleh berdam, dan sehingga kan walaupun kami ataupun pemimpin yang dulu lawan pimpinan PAS yang ada dalam PAS sekarang ni kerana mereka nak berbaik dengan UMNO, tiba-tiba ini kita dapat tahu yang nak menyokong UMNO adalah UMNO. Tapi kami pihak amanah taklah buat keputusan yang tergesa-gesa. Kita tunggu dulu betul ke ada UMNO Zahid Hamidi dan juga Najib Tun Razak. Kerana kita dimaklumkan pimpinan atas tak tahu siapa lagi yang nak menyokong Anwar Ibrahim. Cuma di pihak kita mencongak kalau dah tak ada pejuang, tak ada warisan, bermakna UMNO sehingga 30 termasuk Zahid, termasuk Najib. Sama ada amanah DAP terima, saya tak nak cakap itu dasar parti yang besar. Tetapi hari ini saya nak komen, Khalid Samad mencadangkan supaya Anwar dan Tun Dr. Mahathir duduk berbincang. Itu cadangan yang baik. Maknanya kita tak perlu dengan UMNO, kita tak perlu terima UMNO, kita tak perlu nak mendengar syarat-syarat UMNO. Apabila amanah, DAP, Parti Keadilan, Warisan dan juga Pejuang bersama dengan insya-Allah kita ada 108 ahli parlimen. Mana kita perlu dalam 5 orang lagi. Dan GPS kita kena ingat, dulu masa Pakatan Harapan dia tak menyokong kita, tetapi dia menyokong kerajaan. Dan hari ini pun sama. Kalau kerajaan Abah kau jatuh, dia akan sokong kita juga. Mana kalaulah Pakatan Harapan solid balik 108, berapa orang yang perlu? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh pujuk balik Kamarudin Jaafar dan kumpulan-kumpulan Parti Keadilan Rakyat yang masuk Parti Bersatu, ataupun kalau Tun Dr. Mahathir boleh pujuk Tan Sri Muhyiddin Yassin balik, berapa orang je kita perlu bawa? Dan kita tak perlu UMNO. Dan itulah yang hati amanah nak. Tetapi kalau dah Parti Keadilan Rakyat rasa berat sangat, derita melampau untuk terima tu, tak apalah. Kami Parti Amanah hanya mencadangkan. Takkan cadangan pun tak boleh. Itulah peranan Parti Amanah di dalam Pakatan Harapan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang rasa anda nak terus bergasak dengan Tun Dr. Mahathir, teruskanlah. Tetapi kami daripada Parti Amanah ingin menulis sejarah kepada generasi yang akan datang. Kami telah cuba damaikan dua figura ini. Saya sentiasa mengharapkan Anwar dan Mahathir boleh bergabung balik. Itu harapan saya. Oh, ni mesti kata, ni orang Mahathir ni. Saya pun tak faham. Adakah kalau cadangan Anwar dan Mahathir bergabung balik dikatakan orang Mahathir? Saya adalah orang Parti Amanah. Apa saja keputusan parti, amba akan ikut. Dan sekiranya adalah keputusan parti yang amba tak boleh terima, sebagai contoh menerima Najib ataupun Zahid Hamidi, amba tidak akan menyusahkan parti. Amba akan, mungkin amba senyap, amba bercuti, amba keluar parti. Sebab itu keputusan parti. Tetapi hari ini parti pun tak buat keputusan besar lagi.
Dan Ambo sampai kali ini menjunjung tinggi parti Ambo yang Ambo lihat memang kita tidak mau jadi batu api. Dan dulu kepada sahabat-sahabat yang dalam Parti Keadilan Rakyat yang menuduh Tuan Haji Mak Sabu, Presiden dan pimpinan amanah, kononnya mabuk candu, gilakan jawatan. Hari ini boleh tengoklah bila ada nama daripada Parti UMNO, amanah tidak tergesa-gesa kata kita akan terima siapa saja demi jawatan. Tak. Parti Amanah bukan parti yang mabuk candu untuk jawatan, tak. Tetapi Parti Amanah ingin menyelamatkan negara, lebih-lebih lagi di saat begini negara dipimpin oleh orang yang sangat lemah dan orang tidak bertanggungjawab. Jadi Amanah rasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara. Jadi di antara caranya adalah dengan kita mendamaikan dua figura ini. Tetapi kalau dua-dua figura ini rasa dah memang tak boleh diselamatkan lagi, memang dah tidak ada jalan untuk berbaik, tak apalah, kita tunggu sajalah MP-MP yang katanya nak menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi kepada sahabat yang dalam Parti Keadilan Rakyat, dalam politik jangan ramaikan musuh. Dan saya memetik kata-kata sahabat saya Syafiq Azmi, kalau kita tak suka seseorang itu, jangan ajak seseorang itu tak suka seseorang itu. Kerana anda ada musuh politik anda ada nostalgia anda ada politik yang tak sama dengan kami. Kami Amanah bukan sayap Parti Keadilan Rakyat, kami Amanah bukan sayap Parti Perjuangan, kami Amanah bukan sayap Parti DAP, tetapi kami Parti Amanah, kami ada misi, kami ada cara kami, tetapi kami kekal serta kawan dan kami kekal ingin mendamaikan jika ada permusuhan di kalangan kita. Dan sehingga kali ini Amanah masih menganggap UMNO mesti ditolak untuk bersama dalam kerajaan. Itu sepengetahuan Ambo buat setakat ni. Ini bukan keputusan saya parti, ini Ambo merasa. Kerana tidak ada lagi nama-nama sebenar yang menyatakan. Walaupun Iswadi Moni dah keluar satu SD, kononnya itu adalah SD Mazli Malik menyokong Anwar Ibrahim. Ambo pun tak faham bagaimana SD ini boleh terlepas ke tangan seorang ahli biasa PKR. Sedangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim jumpa yang Datuk Tuan Agong pun tak bagi, dan saya pun diberitahu, presiden kami pun tak tahu. Tiba-tiba ahli biasa sebarkan di Facebook, lepas sebarkan pula tunjuk sekali nombor IC, dedahkan maklumat. Saya tak faham apakah punca atau sebab Iswadi Moni ini nak sebarkan benda-benda begini. Saya nak beritahu, saya nak tulis sejarah politik saya kepada generasi yang akan datang. Kami tidak mahu jadi batu api agar dua figura besar ini bergaduh. Kami ingin damaikan mereka. Kalau mereka tak mahu, terpulang kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.